Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Mukasyaratul Qulub dan kita masih lagi membicarakan mengenai kecelaan dunia. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Yang sangat aku khawatirkan atas kamu," kata baginda, "adalah yang Allah keluarkan untuk kamu dari keberkatan bumi." Maka dikatakan bahawa Rasulullah sangat khawatir seandainya Allah Ta'ala mencabut keberkatan bumi. Lalu ditanya, apakah keberkatan bumi itu? Baginda menjawab, perhiasan dunia. Selain itu, baginda pernah berpesan, janganlah kamu menyibukkan hati kamu dengan mengingati keduniaan. Tidak mengingatkannya itu adalah lebih utama daripada menjauhi benda tadi. Maknanya kalau dalam hati tidak langsung mengingatkan itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang ingat tapi cuba menjauhinya. Maka dunia ini sebenarnya tidak salah kita nak mengambilnya. Tetapi yang disebut larangan-larangan tadi, kekhawatiran Rasulullah SAW itu adalah dibimbangi dunia itu menyibukkan ia daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amma Ibnu Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi Isa AS pernah melalui sebuah kampung. Tiba-tiba ia mendapati penduduk kampung itu mati bergelimpangan di dalam halaman rumah dan juga di jalan-jalan. Nabi Isa AS merasa hairan, lantas berkata, "Wahai Hawariyun," yang bersama dengan Nabi Isa, mereka mati kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mati bukan kerana itu, maka mereka saling menguburkan. Maka matinya mereka itu disebabkan kemurkaan Allah. Lalu orang tanya, wahai Ruhullah ni Nabi Isa, ingin kami tahu khabar tentang mereka. Cuba cerita kepada kami tentang mereka ini. Lantas Nabi Isa AS berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Isa AS, jika malam itu panggillah mereka, maka mereka akan menjawab panggilanmu. Aku memenuhi seruanmu, wahai Ruhullah. Menjawab salah seorang daripada mereka, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kisah kamu? Maka katanya Allah, kamu panggillah panggilan mereka. Nanti akan bangkitlah mereka yang mati tadi. Maka dipanggil tadi, maka bangkit di kalangan orang yang mati tadi, lalu bertanya. Lalu dia berkata, aku memenuhi seruanmu, wahai Ruhullah. Jawab salah seorang daripada penduduk kampung yang mati tadi, diseru oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Allah Ta'ala kata, memanggillah dia. Panggil mereka dulu, mereka akan jawab panggilan kamu. Maka ketika mana Nabi Isa panggil, dia kata pada malam tiba nanti, waktu malam, mu naik di tempat yang tinggi, kemudian mu panggil dia. Maka Nabi Isa panggil, wahai penduduk kampung. Yang ini penduduk kampung yang mati bergelimpangan tadi, tiba-tiba bangkit salah seorang daripada mereka, berkata, aku memenuhi seruanmu, yakni aku menjawab panggilanmu, wahai Ruhullah, wahai Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kisah kamu? Cuba kamu ceritakan macam mana kamu ni boleh mati bergelimpangan. Nabi Isa minta. Kata mereka, kami ni masuk malam dalam keadaan kami sihat. Malam sihat tapi pagi dalam kematian. Bagaimana boleh berlaku begitu? Kata Nabi Isa. Kerana kami terlalu mencintai dunia dan kami mentaati ahli maksiat. Nabi Isa tanya lagi, bagaimana cinta kamu kepada dunia itu macam mana? Seperti cinta anak pada ibu dia.
Jika ia datang, kami senang hati. Bila dia hilang, kami menangisi. Kami sedih dan menangisinya. Bagaimana keadaan rakan-rakan kamu? Aku panggil tadi, kata Nabi Isa, kamu seorang je jawab. Kamu seorang je bangkit. Mana kawan-kawan kamu yang mati ni? Kenapa mereka tak jawab pertanyaan aku? Kenapa mereka tak jawab seruan aku ketika Nabi Isa? Nabi Isa panggil, maknanya seru tadi. Wahai penduduk kampung, seorang je yang bangun. Lalu katanya, mereka diikat. Mereka yang tak bangun tadi, mereka diikat dengan tali dari api oleh tangan para malaikat yang gagah. Mereka kena ikat, tangan mereka kena ikat. Tali dengan tali, tapi tali daripada api. Siapa yang ikat dia? Malaikat yang gagah. Bagaimana engkau boleh menjawab pertanyaan aku? Dah kamu pula macam mana? Dia kata, aku memang berada di kalangan mereka. Tetapi aku bukan sebahagian daripada mereka. Maknanya kalau mereka tu cinta dunia, aku tak termasuk dalam mereka itu. Tetapi ketika azab menimpa mereka, hal itu pun menimpa kepada aku. Aku bergantung pada tepi neraka. Tanpa aku tahu apakah aku selamat ataupun aku jatuh ke dalamnya. Cerita tadi. Lalu Nabi Isa pun berpesan kepada Hawariyun. Kepada Hawariyun yang bersama dengan Nabi Isa, agar makan roti gandum dengan garam yang ditumbuk. Makan sekadar adalah maknanya. Berpakaian pula dengan tenunan kasar. Dan tidur di atas tumpukan sampah. Maknanya tempat-tempat biasa, maknanya asal boleh tidur saja. Nescaya kamu selamat di dunia dan juga di negeri akhirat. Nabi Isa AS pun pernah berkata, seandainya seseorang yang membina sebuah rumah di atas ombak laut memberikan kepadamu keduniaan, jangan kamu mengambilnya sebagai tempat tinggal. Kalaulah di atas ombak tu boleh satu rumah, satu binaan diberi pada kamu. Dalam rumah tadi penuh dengan kemewahan dunia, jangan kamu ambil. Kata Nabi Isa AS. Pernah pula seseorang berkata kepadanya, kepada Nabi Isa AS, ajarlah kami satu ilmu. Yang kerana ilmu tadi, Allah mengabulkan doa kami. Pernah orang bertanya pada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ajarkanlah kepada kami satu ilmu. Yang mana dengan ilmu itu menyebabkan Allah kabulkan hajat doa kami. Nabi Isa menjawab, ilmunya senang saja. Bencilah kamu dunia. Nescaya Allah mengkabulkan akan doa kamu. Demikianlah pandangan para nabi, pandangan orang saleh, mereka tidak mengutamakan dunia. Dan mereka tidak mencari. Seandainya Allah kurniakan kepada mereka dunia, dunia itu tidak mampu melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utbah, tidak ada yang dapat mendahuluinya. Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni unta yang laju. Tidak ada unta yang dapat mendahului dia. Kemudian datang seorang Arab Badui dengan unta dia. Tiba-tiba unta dia ni, unta Arab Badui tadi mendahului unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila unta ni lalu mengatasi unta Rasulullah, maka sahabat jadi marah. Para sahabat mulai marah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah hak Allah untuk tidak mengangkat sesuatu pun daripada keduniaan melainkan menjatuhkannya. Jadi tidak apa. Maknanya lebih kepada sesuatu perkara yang bentuk dunia, biarkan, tak ada masalah. Kerana orang yang mengangkat dunia, yang mencari dunia, akhirnya akan jatuh juga. Sebab tu Rasulullah tidak heran kalau katakan kerajaan Rom, kerajaan Parsi mempunyai istana, mempunyai kemewahan yang hebat. Sehingga sahabat benar rasa sedih tengok keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kerajaan Rom Parsi hebat. Kamu tidur dalam gini je. Gitu gambarannya.
Rasulullah kata biarlah mereka ambil bahagian dunia, kita ambil akhirat. Jadi mendahului perkara dunia tu tak apa. Tak perlu marah. Yang paling perlu kita ini saling mendahului perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Selain itu, kamu akan memandang rendah kepada dunia dan kamu akan mengutamakan akhirat. Kemudian Abu Darda pula berkata, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu pergi menuju ke tempat tinggi. Di situ kamu akan meratap, kamu akan menangiskan diri kamu. Lalu kamu meninggalkan harta kamu tanpa penjaga. Dan tidak mengambil pun, kalau ambil pun sekadar keperluan saja. Akan tetapi, kini harapan akan akhirat tadi luput. Luput daripada hati kamu sehingga dunia menguasai kebanyakan kamu. Namun katanya, harapan kepada akhirat, keutamaan mengharapkan akhirat sudah luput dalam hati manusia. Sehingga mengharapkan dunia lebih daripada segalanya. Lalu kamu menjadi orang-orang seperti orang-orang yang tidak mengetahui. Yakni kamu menjadi orang yang jahil, yang tidak mengetahui tentang keutamaan. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang memahami ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebahagian daripada kamu lebih buruk daripada binatang liar. Binatang liar yang tidak mengenal hawa nafsunya ataupun yang tidak meninggalkan hawa nafsunya. Kamu tidak saling mencintai dan kamu juga tidak saling menasihati. Kamu mengkhianati agama Allah sehingga tidak ada perbezaan di antara hawa nafsu kamu selain daripada keburukan yang ada dalam batin kamu. Kalau kamu berkumpul untuk suatu kebaikan, kamu pilih kasih. Kamu saling menasihati dalam urusan dunia, tetapi tidak menasihati dalam urusan akhirat. Siapa pun daripada kamu tidak mempunyai kesetiaan kepada orang yang mencintainya. Di antara satu sama lain tak setia. Dan mengingatkannya akan urusan akhirat. Begitu juga di antara satu sama lain tidak saling ingat tentang urusan akhirat. Ini disebabkan kerana kurangnya keimanan yang berada di dalam hati. Maka demikianlah maknanya yang dikatakan oleh ulama, disebabkan batin kita ini diliputi dengan dunia, akhirnya kita kurang mengingatkan akan akhirat. Kalau kamu meyakini kebaikan dan keburukan, kalau kamu meyakini kebaikan akhirat dan keburukan dunia, sebagaimana kamu meyakini dunia, nescaya kamu akan mengutamakan mencari akhirat. Pernah guru kita mengatakan bahawa kalaulah orang mencari akhirat itu bersungguh-sungguh tu sebagaimana ahli dunia bersungguh-sungguh mencari dunia, maka sebagaimana ahli dunia yang bersungguh-sungguh mencari dunia, dia bahagia, dia mendapat kekayaan, mencapai apa yang dia inginkan semasa atas muka dunia. Begitulah juga ahli akhirat, yang bersungguh-sungguh mencari akhirat, dia akan mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Maka demikianlah dikatakan bahawa kalaulah kamu ini maknanya tahu tentang keburukan dunia, nescaya kamu akan bersungguh-sungguh mengutamakan akhirat. Kerana akhirat ini urusan akhir kamu ataupun keutamaan kehidupan kamu. Kamu membebankan diri dengan kesusahan dan kerja keras untuk mencari sesuatu, tetapi kadang-kadang kamu tidak memperolehinya. Kamu adalah seburuk-buruk kaum, katanya. Kamu tidak mewujudkan keimanan dengan sebenar-benarnya jika kamu meragui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
datanglah kepada kami agar kami menjelaskan dan memperlihatkan kepada kamu cahaya yang mententeramkan hati. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Dikatakan bahawa seseorang itu kalaulah orang ini dia sibuk kepada akhirat sebagaimana dia sibuk pada dunia, ataupun kalaulah dia yakin, dia tahu tentang keburukan-keburukan dunia, maka dia akan bersegera mencari kehidupan akhirat. Dan kalau dia mencari kedudukan akhirat, maka dia orang yang beruntung. Tetapi kesibukan-kesibukan yang membawa kepada mencari sesuatu daripada dunia, sampai orang itu bekerja keras, menanggung kesusahan, bekerja keras, maka sedangkan dia semakin dia bekerja keras, semakin dia sibuk, semakin dia mencari, benda itu membawa kepada semakin buruk kedudukannya di sisi Allah. Dan mewujudkan tanda lemahnya iman dan tidak meyakini akan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka bersegeralah ia akan mencari akhirat. Kata Imam Ghazali lagi, demi Allah kamu kurang akal, maka kami memaafkan kamu. Kamu akan memperolehi kebenaran dan pandangan yang jelas tentang dunia kamu. Kamu teguh dalam urusan-urusan kamu. Kamu suka dengan sedikit, iaitu keduniaan yang kamu perolehi. Orang yang dapat dunia, dia akan suka sungguh dunia. Tetapi sebenarnya dunia itu sedikit saja. Tak ada apa-apa pun. Sebab itu dunia ni, kalau dibandingkan dengan rakaat, kekayaan dunia, dibandingkan dengan keutamaan akhirat, keutamaan 2 rakaat saja, maka 2 rakaat itu lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Dan kamu suka dengan sedikit keduniaan yang kamu perolehi. Akan tetapi kamu bersedih kerana kehilangan dunia. Maknanya hilangnya dunia kamu bersedih, hilangnya akhirat tidak bersedih. Macam mana tahu? Nampak pada wajah, nampak pada perkataan. Maknanya bila dapat kehilangan harta benda, maka rasa sedih pada wajah. Kadang-kadang perkataan, Allah rugi saya, harta saya hilang. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu menunjukkan kamu sedihnya hilang dunia. Akan tetapi kamu bersedih kerana kehilangannya, hal itu nampak pada wajah dan lisan kamu. Kamu menyebutkan musibah. Oh, ini musibah, ini ujian. Dan kerananya lah kamu mengadakan majlis duka cita. Akhirnya, sebut terlalu banyak sebut ujian, musibah, membawa kepada duka cita sahaja. Kebanyakan kamu telah meninggalkan sebahagian besar agama. Akan tetapi hal itu tidak kelihatan pada wajah kamu dan keadaan kamu tidak berubah. Sedangkan kehilangan kebanyakan orang meninggalkan agama. Kebanyakan orang kehilangan agama. Kebanyakan orang kehilangan ibadat. Namun tidak kelihatan pun kesal. Tidak kelihatan sedih. Tidak kelihatan pun dalam keadaan berduka cita. Bermakna, katanya pengarang kitab kita ini, orang berduka cita dengan kehilangan dunia. Tetapi tidak berduka cita dengan kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala telah berlepas diri daripada kamu. Ia satu sama lain bertemu dengan kegembiraan. Akan tetapi kamu semua tidak suka menemui sahabat kamu kerana khawatir ia menemui kamu seperti itu. Lalu jadilah kamu ini berada di dalam kedengkian. Begitulah. Kalaulah katakan bahawa seseorang yang bertemu dengan kegembiraan, kalau atas muka dunia ni ada orang-orang yang lebih, sama ada dengan sebab harta benda, ataupun pangkat, ataupun pengaruh, apa yang berlaku? Yang berlaku kedengkian saja. Kenapa dengki? Sebab inginkan apa yang ada pada orang. Bermakna apa? Apa yang ada daripada orang itu dunia. Seperti kekayaan. Kita jadi dengki. Sebab apa? Kita nak dunia. Bermakna kita yang dengki itu kita mencari dunia. Kita inginkan dunia. Akhirnya membawa kepada kedengkian. Maka tumbuhlah perhatian kamu pada angan-angan. Akhir sekali nak juga
Kalau orang itu harta banyak, nak juga harta banyak. Kalau orang itu ada pangkat, nak juga harta pangkat tinggi. Kalau orang itu ada pengaruh, nak juga ada pengaruh. Maka itulah yang dikejarnya. Itulah yang dikejarnya. Akhirnya seolah-olah dia pun cari jalan untuk berusaha menolak ajal. Apanya? Tidak fikirlah tentang kematian. Sungguh aku berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkanku. Kata Imam Ghazali, menjauhkan aku daripada mereka. Kata Imam Ghazali, aku mohon pada Allah supaya aku jauh daripada mereka. Daripada siapa? Orang yang ada kedengkian kerana inginkan sesuatu daripada dunia. Minta jauh juga daripada orang yang mengejar-kejar kepada dunia sehingga lalai dia kepada akhirat. Maka aku berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkanku daripada mereka dan mempertemukanku dengan orang-orang yang aku suka pandangannya. Kalau kecintaan tidak mententerangkan kamu, kalau ada kebaikan pada kamu, aku akan mendengar. Kalau kamu mencari apa yang ada di sisi Allah, kamu mendapati mudah. Kamu mendapatinya mudah kerana Allah Ta'ala, aku memohon pertolongan atas diriku dan juga di atas diri kamu. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa aku suka bertemu orang yang yang pandangannya itu menyenangkan hati aku. Mententeramkan hati, yakni yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalau kamu ini kata mencari Allah, nascaya Allah akan mempermudahkan urusan kamu dan Allah Ta'ala akan menolong. Sebab itu sebenarnya katanya guru kita, dia kata kalau dunia ini kita kena ambil dunia, tetapi sekadar yang mencukupi perjalanan kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah Nabi Isa lagi. Nabi Isa berkata, wahai para Hawariyun, relakanlah dengan kehinaan dunia. Wahai orang Hawariyun, yang ini pengikut Nabi Isa AS, kamu kena rela. Maknanya kamu rela dengan kehinaan dunia dan dengan keselamatan agama. Sebagaimana ahli dunia rela dengan kehinaan agama. Ahli dunia memandang agama lekeh saja. Maknanya. Dan dengan keselamatan dunia. Dia yakin dengan selamat dunia. Sedangkan kata Nabi Isa, wahai Hawariyun, kamu kena rela dunia tu hina. Selamat tu agama. Keselamatan agama. Bagi maknanya keselamatan yang utama akhirat. Maka rela macam mana? Rela sebagaimana ahli dunia. Dia rela memandang dunia ni hina. Dia rela merasa selamatnya dunia. Dengan dunia tu dia selamat. Nabi Isa AS pernah berkata, wahai pencari dunia, hendaklah kamu berbuat baik. Maknanya berbuat baik, dan di antara perkara yang berbuat yang baik itu adalah meninggalkan dunia adalah lebih baik. Wahai pencari dunia, hendaklah kamu berbuat baik dan meninggalkan dunia adalah lebih baik. Maka antara yang perbuatan yang lebih baik daripada perbuatan baik adalah meninggalkan dunia. Sementara itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalan aku, yakni selepas daripada aku wafat nanti, akan datang kepada kamu keduniaan yang memakan seluruh keimanan kamu sebagaimana api memakan kayu api. Jangan main-main. Dunia ini boleh makan keimanan kita. Dunia ini boleh menghilangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahayanya dunia kalau hinggap di dalam hati, maka dia membakar iman kita. Sebagaimana api membakar kayu api. Sebab tu diceritakan bahawa katanya Qarun itu asalnya pengikut Nabi Musa. Asalnya dia pengikut Nabi Musa AS. Tetapi bila mana sahaja dia bersama dengan Qarun, dan Qarun memberi dunia kepada dia, maknanya dia bersama dengan Qarun, maknanya Qarun ini bersama dengan Fir'aun. Maka akhirnya mendapat kekayaan yang luar biasa. Lalu meninggalkan Nabi Musa AS. Bahaya dikatakan bahawa dunia ini boleh
menghilangkan, mengikis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dunia ini boleh menghilangkan kita kepada mengingati akan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, yakni wahai Nabi Musa alaihissalam, jangan sekali-kali kamu cenderung mencintai dunia. Kerana dengan begitu kamu akan mendatangkan kepada aku pengagungan yang lebih mendatangkan kepada aku pengagungan yang lebih utama daripada dunia. Jadi jangan datang kepada Allah, katanya Allah pada Nabi Musa, dengan cenderung pada dunia. Nanti kamu datang kalau tidak akan maknanya datang kepada Allah dalam keadaan mengagungkan Allah. Bermakna kalau orang itu telah mengagungkan dunia, maka dia tidak akan berjaya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikisahkan bahawa Nabi Musa alaihissalam lalu di hadapan seorang yang sedang menangis. Bila lalu tengok ada orang menangis, lalu ia pun menangis. Nabi Musa pun sama-sama menangis. Lalu ia berkata, Tuhanku, hamba-Mu menangis ini kerana takut kepadamu. Lalu Allah menjawab, hai putera Imran, walaupun otaknya meleleh bersama dengan air matanya dan mengangkat tangannya hingga jatuh, aku tidak akan mengampuninya. Nabi Musa jalan tengok ada orang menangis. Maka Nabi Musa kesian dia. Sampai Nabi Musa pun menangis. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, orang ini menangis kerana takut pada kamu. Lalu Allah mengatakan, wahai Nabi Musa alaihissalam, kalaulah dia menangis, maknanya menangis dan dia menangis sampai kata cair otak dia besar. Cair otak dia bersama dengan air matanya. Dan kalau dia angkat tangan berdoa pada Allah sampai letih jatuh tangan dia tadi, aku tidak akan mengampuninya. Kenapa? Kerana di dalam hati ia masih ada mencintai dunia. Kerana ia mencintai dunia. Begitu Allah beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam keadaan macam itu memberitahu bahawa kehidupan akhirat lebih utama dan pencarian kita yang paling utama adalah mencari kedudukan di negeri akhirat. Seorang guru sufi berkata, wahai manusia, bekerjalah tanpa tergesa-gesa. Jauhilah orang yang tidak takut kepada Allah. Jauhilah orang yang tidak bertakwa. Jangan bersandar kepada keduniaan kerana ia akan menipu daya kamu. Tipu daya yang telah dihias untuk kamu. Memang dunia ni memang dia hias. Sampai kita tertipu daya dengannya. Dengan harapannya kamu akan diuji. Dan untuk itu jugalah kamu akan dihiasi. Dunia hias untuk kamu. Maka dijadikan dunia ini seperti pengantin yang cantik. Jadi mata memandangnya, hati menatapnya, jiwa merinduinya. Betapa banyak orang yang merindui dunia, ingin mencari dunia, mereka terbunuh. Betapa ramai orang yang senang dengan dunia, suka pada dunia, ia tertipu daya. Begitulah. Kadang-kadang bila mencari dunia, contoh saja apa dia, pangkat. Orang berebut ke pangkat sampai bergaduh, sampai maknanya memburukkan orang, cari jalan nak jatuhkan orang kerana berebut pangkat. Akhirnya tertipu daya belaka. Tertipu daya belaka. Begitu juga orang menghimpunkan dunia. Dia himpun dunia. Akhirnya tertipu daya. Macam mana tertipu daya? Contohnya, dia himpun dunia. Dia cari dunia siang malam, himpun. Kerana inginkan kemewahan, inginkan kedudukan dan seumpamanya. Tiba-tiba sampai masa meninggal dia. Jadi harta yang dikumpulkan itu, dia berpenak lelah, akhirnya boleh ke orang lain. Ini tertipu daya. Ini sebagai contoh saja. Bangunlah daripada tidur kamu sebelum dikatakan si fulan sakit ataupun sakit tenat. Apakah ada petunjuk obat dan ada jalan menuju doktor? Doktor yang datang kepadamu
tetapi mereka tidak mengharapkan kesembuhanmu. Kemudian si fulan berwasiat atau menghitungkan hartanya. Kemudian dikatakan bahawa lidahnya menjadi berat. Dia tidak berbicara kepada saudara-saudaranya dan tidak mengenali tetangga tetangganya. Ketika itu dahinya berkeringat. Dahimu berkeringat, rintihanmu tiada henti, keyakinanmu menjadi teguh, kelopak matamu terbuka, dugaanmu itu benar, lidah pun berkata, saudara maramu menangis, dikatakan kepadamu, inilah anakmu fulan, inilah anakmu fulan. Jadi dikatakan bahawa sebelum datangnya sesuatu perkara yang menimpa, sedarlah katanya, kamu ni duduk dalam sakit. Bila dalam sakit, kadang-kadang sakit boleh baru sakit tenat. Carilah doktor yang boleh mengobat hati kamu. Maka kalau tidak, nanti sampai satu masa dah tak boleh nak bicara, dahi pun dah berpeluh, masa itu dah menangis, lidah pun tak boleh nak kata apa. Maka ketika itu barulah tahu rupa-rupanya selama ini tertipu daya. Inilah mungkin yang berlaku pada kita. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang terselamat daripada tipu daya ini. Tipu daya yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kita daripada dunia, baik harta, baik pangkat, baik kedudukan, baik nama, baik apa saja kemasyhuran dan seumpamanya, pastikan perkara itu tidak sedikit pun menghalang kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun engkau terhalang untuk bercakap, lalu engkau tidak boleh berkata, lidahmu terikat, kemudian qada diputuskan kepadamu dan dicabut napasmu daripada anggota-anggota tubuhmu, yakni kematian, lalu dibawa naik ke langit. Ketika itu berkumpullah saudaramu dan disiapkan kain kapan kamu. Lalu mereka memandikanmu, lalu mengkapankanmu. Maka terputuslah jalan kebaikan, tidak boleh lagi beramal. Sementara keluargamu pula apa yang berlaku. Lepas apa yang berlaku pada kamu sudah terputus semuanya, keluarga kamu membahagi-bahagikan harta kamu, sedangkan yang tinggal bersama kamu adalah amal-amal soleh kamu. Maka tengok yang kita kejar, yang kita himpun, yang kita cari tinggal. Yang kita beramal, yang kita cari kebaikan, itu yang kita bawa. Maka di sini memberitahu perlunya kita mengingati bahawa kehidupan akhirat lebih utama, jangan sampai dunia menipu daya kita. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan pada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.